إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابع التابعين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah. Dengan rahmat Allah kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini. Semoga Allah SWT kurniakan rahmat, keberkatan, keampunan, keredaan Allah SWT pada kita semua, ahli keluarga kita, guru-guru kita semua, jiran-jiran, sahabat-sahabat kita dan muslimin-muslimat sekalian, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita muka surat 201, hadis yang tengah kan? Kalau tak hadis Nabi ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin fid darain. Dan lagi sabda Nabi SAW, yaitu perkara yang berkaitan dengan doa ini. Wa'lam bi annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik. Dan lagi sabdanya, kata Nabi SAW, dan ketahui olehmu dengan bahawasanya sekalian umat, yakni sekalian makhluk, jikalau berhimpun sekalian mereka itu atas bahawa memberi manfaat mereka itu akan dikau dengan suatu, yakni daripada kebajikan, tiada dapat memberi manfaat mereka itu akan dikau melainkan dengan sesuatu. Jadi Nabi sebut kalau berhimpun sekalian makhluk ni, berhimpun sekalian makhluk ni supaya memberi manfaat mereka itu akan dikau, tolong kita. Semua makhluk berhimpun nak tolong kita, nak bagi manfaat pada kita, yakni daripada kebajikan, daripada sesuatu perkara, maka tiada dapat memberi manfaat sekalian makhluk tu untuk kita, melainkan dengan sesuatu. Apa dia sesuatu tu? Yaitu perkara yang telah disuratkan dia. Sesungguhnya telah disurat akan dia Allah Ta'ala bagi engkau, yakni pada ilmunya atau pada luh mahfuz. Pada ilmunya, ilmu Allah, dan pada lauh mahfuz, lauhun mahfuzun, lauh mahfuz.
Jadi semua itu telah tercatat di Lauh Mahfuz, telah tertulis di dalam ilmu Allah di Lauh Mahfuz, bahwasanya kita ni dapat manfaat ataupun tak dapat manfaat. Jadi sekiranya berhimpun sekalian makhluk nak bagi manfaat pada kita, sekiranya tertulis di Lauh Mahfuz tak dapat, maka tak dapat. Tak dapat manfaat tu. Kalau berhimpun sekalian makhluk nak bagi mudarat pada kita, maka jika tertulis di Lauh Mahfuz bahwasanya kita ni selamat, maka pasti akan selamat. Itu maksud dah. Itu di Lauh Mahfuz, ilmu Allah. Itu yang ada tertulis di Lauh Mahfuz dalam ilmu Allah. Dan jikalau berhimpun mereka itu atas bahawa memberi mudarat, kalau sekalian makhluk berhimpun semua nak bagi mudarat pada kita, mereka itu akan dikau dengan sesuatu, nescaya tiada dapat memberi mudarat. Tak boleh bagi mudarat walaupun berhimpun sekalian makhluk nak bagi mudarat pada kita. Tak dapat mereka itu akan dikau, melainkan dengan sesuatu yang telah disurat akan dia, maksudnya telah ditulis akan dia Allah Ta'ala atas engkau. Maksudnya takdir, qada dan qadar Allah. Dalam bab takdir, qada dan qadar Allah, wajib kita terima, wajib kita redha. Tetapi dalam bab usaha dan ikhtiar, kita wajib berusaha lah. Sebab perkara yang di Lauh Mahfuz, perkara yang ada di dalam ilmu Allah, kita mana nak tahu? Kita tak tahu. Jadi dengan sebab itulah kita disuruh berdoa, bertawakal, berserah diri pada Allah. Jadi Nabi sebut macam ni, ini satu motivasi pada kita, pada umat Muhammad, supaya tidak berasa sedih. Tak berasa sedih, tak berasa risau. Kan? Saat lagi orang semua benci kita, kita duk jadi risau. Kan? Jangan risau kalau semua makhluk nak bagi mudarat pada kita. Kalau Allah Ta'ala kata kita ni pasti selamat, maka kita selamat. Nak suruh jadi kuat, kekuatan. Dan juga sekiranya berhimpun sekalian makhluk nak bagi manfaat pada kita, tak boleh nak bagi manfaat kalau bukan kehendak Allah, apa yang tertulis di Lauh Mahfuz dan ilmu Allah. Ini cuma sebagai motivasi, supaya kita redha, kita terima apa yang telah berlaku. Tetapi apa yang belum berlaku, di situ ada usaha dan ikhtiar, ada proses berdoa, usaha anggota tubuh badan kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lah illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika menyentuh akan dikau Allah Ta'ala dengan mudarat, menyentuh, apa dia menyentuh, maksudnya Allah kurnia pada kita perkara mudarat. Itu maksud menyentuh akan dikau Allah Ta'ala dengan mudarat. Allah Ta'ala bagi kita perkara yang mudarat. Kita kena ingat, perkara mudarat, perkara manfaat, semua tu daripada Allah pada kita. Yang tu kita kena terima dan redha. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah disuruh kita berusaha, berusaha mengelakkan mudarat, berusaha mendapatkan manfaat. Tetapi jika Allah Ta'ala kurniakan pada kita mudarat,
Kan Allah Ta'ala bagi mudarat bulan puasa panah, sangat-sangat panah, kan Allah Ta'ala bagi kita, itu semua dari Allah. Maka tiada yang membukakan baginya melainkan ia jua. Maksudnya yang nak bagi selamat, yang nak bagi selesai masalah tu tadi hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang lain tak boleh. Dan jika menghendaki ia akan dikau dengan kebajikan, maka tiada ada yang menolakkan bagi kurnianya. Kalau Allah Ta'ala nak kurnia kebaikan pada kita, maka tak ada siapa pun boleh tolak. Walaupun 1000 yang menghalang, tetapi Allah Ta'ala kata aku nak bagi, nak kurnia kebajikan pada orang ni, maka tak ada siapa boleh halang. Ini surah Yunus ayat 107. Maka apabila berkehendak seseorang memberi mudarat akan dikau dengan barang yang tiada disurat akan dia atas kamu, menolakkan dia Allah Ta'ala daripada engkau dan memalingkan dia daripada kehendaknya. Jadi apabila seseorang nak memberi mudarat pada kita dengan perkara yang tidak tertulis, tiada disurat, di Lauh Mahfuz, di dalam ilmu Allah, maksudnya kamu menolakkan dia Allah Ta'ala daripada engkau dan memalingkan dia daripada kehendaknya. Kalau Allah Ta'ala kata dia selamat, pasti dia akan selamat. Dan demikian itu menyungguh-nyungguh atas suruh kita bertawakal. Allah Ta'ala suruh kita ni bertawakal. Tawakal iaitu serah diri pada Allah dan berpegang atas Allah Ta'ala bersekalian pekerjaan. Sekalian pekerjaan, berpegang. Dan disuruh berpaling daripada barang yang lainnya. Maksudnya jangan harap kepada orang lain, haraplah kepada Allah. Itu maksud dia. Hanya berharap kepada Allah. Seperti sabda Nabi SAW, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasa wa taruhu bitana." Artinya, jikalau berserah kamu atas Allah Ta'ala akan sebenar-benar berserahnya. Maksudnya kita serah diri pada Allah, surrender pada Allah dengan sebenar-benar, surrender. Nescaya memberi rezeki ia akan kamu, seperti memberi rezeki ia akan burung. Berpagi-pagi lapar ia, dan berpetang-petang kenyang ia. Macam burung. Macam burung. Ini nak suruh kita ni bersifat tawakal. Tawakal ni apa? Serah diri pada Allah. Wakil. Tawakal ni wakil. Wakil ni maksudnya kita serah urusan kita tu pada dia. Kalau makhluk lah, itu dia panggil wakil. Wakil rakyat. Baju saja. Hari ni baju saja macam wakil rakyat. Tapi bukan wakil rakyat pun. Jadi wakil ni maksudnya kita serah kat dia. Urusan-urusan kita tu semua kita serah kat dia. Itu dia panggil wakil. Sebab tu keluar jadi perkataan tawakal. Tawakal tu maksudnya berserah. Kita serah pada Allah. Apa saja urusan kita serah pada Allah. Setelah kita berusaha lah. Itu maksudnya kita dah usaha lah. Maka kita serah
pada wakil. Tawakal tu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berusaha. Tu. Jadi itu dia panggil tawakal. Wakil. Tawakal muwakkilah, wakil. Maksudnya kita serah urusan kita pada Allah. Jadi kata Nabi SAW, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih," yang sebenar-benar tawakal, serah diri pada Allah Ta'ala sungguh, nescaya memberi rezeki ia akan kamu. Pasti dia akan mendapat rezeki. Kama yarzuqut thair, seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki ia akan burung. Thair ni burung. Taghdu khimasa, yang berpagi-pagi lapar. Pagi-pagi lapar. Burung pagi-pagi lapar keluar cari makan. Wa taruhu bitana, dan berpetang-petang kenyang. Petang-petang kenyang, ya. Sebab dia serah diri pada Allah. Burung ni tadi. Burung ni tadi pagi dia keluar cari makan. Petang bawa balik makanan, kenyang. Ini contoh serah diri pada Allah. Jadi kita manusia ni maka kena serah diri pada Allah setelah melalui proses usaha dan ikhtiar beramal. Itu proses dia sebagai makhluk. Usaha tu tadi, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kasab ni maksudnya usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar, kasab. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia usaha. Dia usaha nak buat apa, dia dapat benda tu. Wa 'alaiha maktasabat. Tu apa yang dia usaha tu. Maka hadis ini menunjuk atas suruh berserah, suruh serah dan berpegang atas Allah Ta'ala. Yani berpegang ni maksudnya berkeyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serah diri pada Allah. Sebab tu kata ulama, kita duduk semayang tu, kita serah diri pada Allah. Kita solat tu, kita serah diri pada Allah. Allahu Akbar, surrender tu. Itu maksudnya. Kita surrender tu, kita serah diri pada Allah. Serah diri pada Allah. Sebab tu dalam ucapan doa iftitah tu, lepas angkat takbir tu, terus baca doa iftitah. Tadi kita surrender kita surrender angkat takbir, Allah surrender. Kan? Allahu Akbar, lepas tu baca doa iftitah pula. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Sungguh sembahyang aku, wa nusuki ibadah aku, wa mahyaya hidup aku, wa mamati mati aku, lillahi rabbil alamin. Tu serah diri pada Allah. Tu doa iftitah. Yang tu dalam bentuk lisan. Dalam bentuk lisan ikrar. Tu doa iftitah. Maksudnya semua tu serah diri pada Allah. Kita serah pada Allah, sembahyang kita, ibadah kita, hidup mati kita, lillahi rabbil alamin. Bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita serah pada Allah. Tu sembahyang solat kita tu. Jadi maka hadis ini menunjuk atas suruh berserah dan berpegang atas Allah Ta'ala. Maka tiada menafikan yang demikian itu oleh firman Allah Ta'ala menghikayatkan bagi perkataan Nabi Musa alaihi salam, fa akhafu an yaqtulun, maka takut aku bahawa membunuh mereka itu akan daku. Ini surah Asy-Syu'ara ayat 14. Cerita tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun ni, kan? Nabi Musa dengan Firaun.
Jadi maka takut aku bahawa membunuh mereka itu akan daku, jadi lari lah. Takut Fir'aun bunuh. Maka lari Nabi Musa tu takut kepada Fir'aun ke ni? Takut kepada Fir'aun ke? Tak. Bukan takut kepada Fir'aun. Tu kena faham tu. Takut di situ dengan makna dari segi teknikal. Dari segi teknikal. Dari segi teknikal tu bukan takut takut kepada makhluk tak. Nabi dia akan takut pada Allah. Nabi dia takut pada Allah. Macam cerita hijrah Nabi lah tuan. Nabi berhijrah daripada Mekah pergi Madinah. Kan? Nabi berhijrah daripada Mekah pergi Madinah. Jadi hijrah Nabi itu pasal apa? Sebab banyak apa ni sekatan ekonomi lah para nabi kan, para sahabat-sahabat ni. Ada yang pulau Nabi. Jadi Nabi berhijrah. Jadi Nabi berhijrah tu bukan sebab Nabi takut. Ini salah satu daripada strategi. Daripada strategi. Itu adalah teknik. Technical. Macam orang main bola lah. Orang main bola. Orang main bola ni dia serang saja. Tak. Dia ada teknik dia. Bila nak attack, bila nak defense, bila nak hold. Dia ada suasana dan situasi dia tu. Sebab tu ketika mana Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa kata takut bahwasanya membunuh mereka itu akan daku. Bukan dengan maksud takut Fir'aun tu, dengan maksud mengenepikan Allah, tak. Takut di situ dengan makna strategi. Strategi. Kena upgrade apa nama strategi itu tadi. Macam Nabi SAW berhijrah. Itu dia panggil strategi. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, maka Islam bangkit di Madinah. Selepas daripada hijrah Nabi SAW, Nabi buat apa ni negara di Madinah. Baru orang Mekah nampak. Sebelum ni tak nampak. Sebelum ni pulau Nabi tak suka pada Nabi di Mekah. Sebab tu Nabi berhijrah ke Madinah. Bukan Nabi takut kepada orang-orang kafir Quraisy, tak. Itu strategi. Berundur dulu. Defend dulu, berundur, hold dulu. Jadi apa ni berhijrah ke Madinah, maka dibuat strategi. Baru orang Mekah nampak kehebatan Islam tu di Madinah. Maka dengan sebab itulah barulah Mekah tu terima balik Nabi SAW. Itu ringkas. Jadi apa ni Nabi Musa ni tadi, maka Nabi Musa kata takut aku membunuh mereka itu akan daku, sebab yakni dengan sebab aku bunuh akan Qibti. Qibti ni tukang masak bagi Fir'aun, chef Fir'aun. Kan, chef Fir'aun besar. Tukang masak ni besar kan. Dia punya job. Kalau tak ada dia susah. Jadi kena bunuh pula dengan Nabi Musa. Lagi mengamuk Fir'aun. Kan? Mengamuk Fir'aun, tukang masak kena bunuh. Dan lagi firman Allah, qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Berkata keduanya Nabi Musa dan Nabi Harun, hai Tuhan kami, bahwasanya kami takut bahawa menyegera Fir'aun dengan menyiksanya atas kami, atau bahawa takabur ia dan bertambah sesatnya. Surah Taha ayat 45. Ini kata Allah,
firman Allah. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun kata, wahai Tuhan kami takutlah Fir'aun ni akan menyegerakan siksanya atas kami. Jadi takut di situ bukan dengan mana takut macam kita takut tu, tak. Takut di situ tengok dia hurai. Maka perkataan Nabi Musa itu tiada menafikan suruh berserah. Bukannya Nabi Musa tak bertawakal, tak serah diri pada Allah. Kerana bahwasanya manusia disuruh lari daripada sebab kebinasaan. Disuruh lari. Itu dia panggil usaha dan ikhtiar. Disuruh lari, disuruh menjauhi. Disuruh menjauhi daripada sebab kebinasaan. Kepada sebab bagi selamat. Sebab bagi selamat, kena usaha. Sebab binasa dengan sebab selamat. Dan jikalau tiada sejahtera sekalipun. Jadi nak cerita di sini, maksudnya usaha ikhtiar tu diambil kira. Kalau mudarat datang, mudarat tu tadi, maka disuruh kita ni lari daripada mudarat tu. Rimau main kejar kita, nak lari kan tak mau lari. Kan? Nak lari tak mau lari. Hang lari tak tawakal pada Tuhan. Tak. Bukan masuk bila lari daripada rimau kejar tu tak tawakal. Tak. Bukan masuk macam tu. Jadi kalau rimau kejar kena larilah. Itu dia panggil usaha. Disuruh usaha lari daripada kebinasaan. Bukan dengan masuk kita tunggu biar serah diri pada Tuhan. Bukan masuk macam tu. Itu cara dia. Cara tawakal tu tadi. Bukan serah dengan maksud serah tu tanpa usaha dan ikhtiar. Kita kena usaha dan ikhtiar. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau bahawa takabur takabur Fir'aun dan bertambah sesak Fir'aun. Lagi bertambah sesak. Sebab apa? Sebab dia boleh buat naya, boleh menzalimi hamba rakyat dia, boleh menzalimi Nabi. Maka dia akan bertambah sesak. Maka perkataan Nabi Musa tu dia tidak menafikan tawakal, tidak menafikan sifat tawakal yang ada pada Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa tu lari. Sebab itu perintah Allah, iaitu disuruh lari daripada sebab kebinasaan kepada sebab bagi selamat. Dan lagi sabdanya, kata Nabi SAW, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah diangkatkan qalam dan kering segala suratan. Apa maksud hadis Nabi ni? Ini huraian dah. Yakni telah selesai qalam daripada menyurat pada Lauh Mahfuz dengan barang yang ada dan barang yang lagi akan ada hingga hari kiamat. Jadi di Lauh Mahfuz tu cerita semua tu ada situ. Semua cerita tu ada itu. Cerita makhluk semua. Tak ada satu pun yang terlepas. Semua komplit. Komplit movie. Cerita penuh. Cerita yang penuh tentang makhluk semua ada di Lauh Mahfuz. Semua komplit, sempurna. Duduk dalam ilmu Allah. Itu maksud telah diangkatkan qalam. Cerita semua.
nak raya Jumaat ke Sabtu, semua dah tulis lah. Ha? Kita duk fikir Jumaat ke Sabtu, Jumaat Sabtu. Itu kita. Tapi di Lauh Mahfuz, di dalam ilmu Allah dah tetap lah. Hari Sabtu confirm raya. Kan? Di dalam ilmu Allah semua confirm. Confirm. Kita ni tak confirm. Bagi kita makhluk ni, sebab ilmu kita tidak sempurna. Ilmu kita ni terbatas. Tapi di sisi Allah semua dah nyata pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sifat ilmu Allah yang sempurna. Sifat ilmu Allah yang amat sempurna. Maka tiada bertukar dan tiada berubah lagi kemudian daripada demikian itu bagi barang yang disurat pada suhuf, daripada segala maqadirul kainat. Suhuf, suhuf ni apa nak kata suhuf ni? Dia ada. Kalau Quran dia komplit. Quran dia komplit. Kalau suhuf ni dia tak komplit. Maksudnya dia ada macam chapter dia lah, bahagian-bahagian dia. Kalau macam Quran tu dia komplit semua. Tapi kalau suhuf ni dia tak komplit macam kitab. Sebab tu dia panggil suhuf. Kan? Suhufi Ibrahim wa Musa. Yang kita baca tu dalam witin ni, baca surah. Suhufi Ibrahim wa Musa, Nabi Musa. Suhuf. Jadi suhuf ni dia punya ranking dia bawah Al-Quran lah. Ya. Jurnal. Macam tu lah. Jurnal. Macam bukan. Kalau ensiklopedia ni dia komplit lah, semua cerita habis kan. Dia jurnal lah, ataupun kita kata risalah, macam tu lah. Risalah. Itu dia panggil suhuf. Jadi suhuf ni banyak. Suhuf pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Musa, nabi-nabi lain banyak lagi. Itu dia panggil suhuf. Adapun yang kitab, yang tu komplit. Kitab Taurat, Zabur, Injil, maksudnya komplit syariat. Syariat yang komplit. Zaman Nabi Nabi Isa, kitab Injil komplit. Nabi Musa kan, Nabi Daud kitab Zabur, dan sampai kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Itu Quran yang komplit. Adapun suhuf ni dia tak sepenuh macam Al-Quran. Jadi maka tiada bertukar dan tiada berubah lagi kemudian daripada demikian itu bagi barang yang disurat pada suhuf daripada segala maqadirul kainat. Maqadir ni maksudnya ketentuan-ketentuan. Dia jamak, dia plural. Ketentuan-ketentuan semua makhluk, tu kainat, sekalian makhluk. Seperti Lauh Mahfuz, yang ada di Lauh Mahfuz tu, cerita semua. Dan terkadang didapat pada suhuf itu tabdil dan berubah dengan sekira-kira barang yang pada ilmu Allah Ta'ala. Jadi dia macam ni. Semua tu dah ditetapkan oleh Allah dalam Lauh Mahfuz, kan? Maka ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala takdir kita tu dengan sebab berdoa. Macam kita buat contoh-contoh yang lepas. Contoh, esok dia demam, maka hari ni dia berdoa. Jadi dengan sebab dia berdoa tu, jadi sihat dia daripada demam. Itu dia nampak tabdil. Tabdil dia panggil ganti.
Tertolak mudarat tu tadi dengan sebab dia berdoa, bertukar daripada tak sihat kepada sihat. Itu dipanggil tabdil. Tabdil ni ganti, badal, ganti. Jadi diganti daripada tak sihat tadi dengan sihat, dengan sebab dia berdoa. Dengan sebab dia berdoa. Balik kepada satu step lagi, kita kena ingat berdoa tu juga ditetapkan oleh Allah. Sehat tu juga ditetapkan oleh Allah. Dia balik situ pula. Dia naik kepada satu step lagi. Masuk. Boleh faham lah? Tadi kan orang tu dia akan sakit. Jadi dengan sebab dia berdoa, maka jadi sehat. Jadi orang tu pun berdoa. Bila berdoa jadi sehat. Maka semua tu itu sudah ditetapkan. Doa tu pun ditetapkan. Jadi macam tu. Sebab tu kita kena berdoa, minta pada Allah. Kena mohon pada Allah, berdoa. Jadi itu ketentuan bagi sekalian makhluk yang ada di Lauh Mahfuz. Dan terkadang didapat pada suhuf itu tabdil dan berubah dengan sekira-kira barang yang ada pada ilmu Allah Ta'ala. Maksudnya di dalam ilmu Allah, Allah Ta'ala tahu semua. Seperti firman Allah Ta'ala, yamahullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Menghapus Allah akan barang yang menghendakinya dan mensabit ia, dan di sisinya ibu kitab. Ibu kitab tu maksudnya Lauh Mahfuz lah. Ibu segala kitab. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Jadi semua itu di dalam ilmu Allah, di dalam ibu kitab, yakni asalnya, yaitu ilmunya yang qadim lagi azali. Yang qadim lagi azali ni ilmu Allah, sifat ilmu Allah. Kan Allah Ta'ala ada sifat ilmu. Itu sifat ma'ani dia panggil. Sifat ma'ani Allah, qudrat, iradah, ilmu. Itu ilmu sifat ma'ani. Hayat, sama, basar, kalam. Ini dipanggil sifat ma'ani Allah. 7 sifat. Maka dalam 7 sifat ma'ani itu ada satu sifat namanya ilmu. Jadi wajib kita, orang yang mukallaf, yang akil balik, sempurna akal, beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ilmu. Itu fardu ain. Maka semua itu di dalam ilmu Allah yang qadim lagi azali, yang tiada diubahkan daripadanya akan sesuatu. Seperti barang yang dikatakan dia Ibnu Abbas dan lainnya. Putih azan. Azan lah, kita berhenti saat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونشهد وبعث مقام الله إنك لا تخلف. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi firman Allah surah Ar-Ra' ayat 39 tadi menyebut yaitu ilmunya yang qadim lagi azali. Ilmu Allah yang qadim lagi azali ni maksudnya sebelum ada makhluk lagi, semua itu sudah ada dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala tahu dah nak jadi apa, daripada dulu, kini, selamanya. Itu semua tu dalam ilmu Allah. Sebelum ada makhluk lagi, semua tu dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Itu maksud ilmu Allah yang qadim lagi azali. Azali. Azali ini maksudnya tak ada makhluk lagi masa tu. Itu dia panggil azali. Sebelum Allah Ta'ala buat langit, buat bumi, buat malaikat, buat jin, masa tu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja ada. Itu dia panggil qadim lagi azali. Allah Ta'ala tak buat apa satu syurga neraka pun tak ada lagi masa tu. Itu dia panggil qadim lagi azali. Jadi ketika mana Allah Ta'ala tak buat sesuatu apa pun lagi, syurga pun tak ada lagi, neraka pun tak ada lagi, malaikat pun tak ada lagi, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak buat lagi, maka ilmu Allah sudah ada, dan ilmu Allah itu tahu sekalian perkara. Itu dia panggil qadim azali. Ilmunya yang qadim azali, yang tiada diubahkan daripadanya akan sesuatu. Jadi di dalam ilmu Allah tu semua tak berubah dah. Tak berubah. Allah Ta'ala tahu semua. Seperti barang yang dikatakan dia Ibnu Abbas dan lainnya. Ibnu Abbas ni di antara mufassirin ahli tafsir yang mentafsir ayat-ayat Quran. Jadi Ibnu Abbas mentafsirkan ayat Quran surah Ar-Ra' ayat 39 ni tadi. Tu makna dia. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Tu ayat tu tadi. Maksudnya semua tu duduk dalam ilmu Allah. Tuan. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni yang qadim lagi azali. Sifat-sifat Allah semua qadim azali, tuan. Itu sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi qadim ni semua makhluk tu tak ada lagi, Allah Ta'ala tak cipta lagi, tak buat lagi, tuan. Itu dia waktu qadim. Qadim ni sedia kala. Azali. Tu kadang-kadang kita duk cakap
Oh, dia ni bukan tak dengar kata orang sejak azali lagi. Oh, kita kata kat orang tu kan. Kan? Oh, Allah Ta'ala dah tetaplah sejak azali lagi. Dia cakap tu. Azali ni maksudnya makhluk tak ada masa tu. Itu dia panggil azali. Azal. Jadi tuan-tuan, kita berhenti sini lah. Dan riwayat Muslim. Riwayat Muslim maksudnya hadis riwayat Muslim. Ini pun penting juga. Jadi nak cerita takdir ni. Jadi Imam As-Suyuti sebut di sini perkara-perkara yang berkaitan dengan takdir, ilmu dalam bab doa, supaya kita ni sentiasa berdoa, jangan putus asa berdoa. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni 24 hours non-stop doa mustajabun. Bila-bila berdoa pun mustajab bulan Ramadan. Kelebihan dia. Wa du'auhu mustajabun, doa dia mustajab. Tu. Doa dia dalam bulan Ramadan ni doa yang mustajab. Doa yang mustajab yang Allah Ta'ala terima doa dia dalam bulan Ramadan. Cuma balas tu tuan-tuan jangan kalup. Dia ada masa-masa timing dia, ikut Allah, bukan ikut kita. Jangan ikut kita, ikut timing Allah. Doa kita mustajab, maksudnya Tuhan terima doa kita. Cuma nak balas itu, nak balas itu ikut timing Allah, bukan timing kita. Pemasaan tu, nak bagi tu. Kita ni sebab do nak ikut apa nama timing kita tu, kita kata doa tak mustajab. Sebab nak suruh bagi selalu. Nak lala tu juga. Tu salah faham tu kadang-kadang. Kan? Dan saya takut dia kata aku dah berdoa dah bulan Ramadan. Kata bulan Ramadan doa mustajab, tak mustajab pun dia kata. Mustajab tu maksudnya Tuhan terima doa kita. Balas tu saja ikut Tuhan. Doa kita tetap mustajab. Cuma nak bagi tu apa yang kita minta tu ikut Allah lah. Allah nak bagi bila? Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi Allah Ta'ala akan bagi, cuma ikut masa Allah nak bagi. Itu saja. Jadi sama-samalah kita berdoa dan kita mengambil manfaat daripada doa tu. Walaupun apa ni semua perkara dalam apa ni takdir Allah Subhanahu Wa Taala tu kita faham dah, maksudnya semua tu telah ditetapkan oleh Allah. Maka tetap menjadi manfaat dengan sebab kita berdoa. Kenapa? Doa itu dapat merubah takdir. La yuraddul qada illa bidu'a. Tidak boleh menolakkan qada melainkan apa ni doa. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.